Hai guys, kita berada di Auto Show di satu pasaran pasar raya terkenal di Kuala Lumpur. So boleh tengok banyak campuran SUV China, Jepun dan juga Malaysia lah. So kita cakap apa yang angka suka dan angka tak suka pada pasar kita ini. So kita mulakan dengan yang ini. Ini SUV yang sangat besar. Haval H6 sangat baloi, boleh jalan jauh, satu tangki boleh jalan mungkin 1000 km atau lebih. Tapi saiz dia besar dan duduk memang mewah, tapi sayang dia punya handling sampan lah. Okey, itu komen angka. Kedua, itu mahal sikit, GWM Tank 300. Kereta yang sangat-sangat mewah, kereta yang sangat sedap dibawa, dipandu, berkuasa dan juga selesa. Tapi harga dia mahal, RM250. RM250,000. Okey, itu saja komen uncle. Toyota Vios sekarang banyak diskaun pergi cari. So inilah pada angka kereta yang boleh pakai 10 tahun. Kalau kau beli kereta nak tahan 10 tahun, kau beli kereta ni lah, jangan beli kereta lain sebab dia punya resale value bagus. Hanya satu, dia punya roof line melengkung ke bawah, so orang yang tinggi tak boleh duduk di belakang. Orang yang tinggi, kalau family korang banyak semua tinggi-tinggi, janganlah. Tapi kalau semua ada yang pendek, ada yang tinggi, boleh beli yang ini Dari segi value, dari segi performance, dia offer yang paling bagus. Okay, Toyota Corolla Cross dari segi handling memang so-so okey-okey je. Tapi dari segi size dia memang ngam untuk apa ni? Ini. Untuk keluarga dia okey, dia ngam dari segi size, pemandang okey, tapi design teruk lah. Dari segi insulasi bunyi hancur, dari segi power pickup hancur berbanding dengan kereta-kereta China lah. Kereta-kereta China di sini di sebelah kanan ni. Okay, so Subaru Forester yang baru di belakang, yang warna grey yang itu. Subaru Forester angka belum membawa test drive, tapi dari segi harga sudah kalah tergolek. Dari segi bagang-bagang okey je saja, tapi untuk harga 220 lebih ribu mungkin boleh beli kereta lain lah, kecuali anda nak pergi off-road, nak menggunakan dia punya X-Mode dan sistem all-wheel drive. Okey. Honda HR-V di belakang sana. Dari segi harga, sekarang selalu ada tawaran untuk HR-V sebab Honda tahu bahawa kalau dia tak turunkan harga, dia semua kalah terkantoi Okey, dari segi handling performance boleh tahan lebih baik daripada Toyota Corolla Cross. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kereta-kereta China seperti Tiggo 7, Proton X50, dari segi value proposition dia kalah sikit. Dari segi insulasi bunyi, kalau lawan dengan kereta seharga seperti Jeku J7, dia kalah juga. Okey, so itu je lah Honda HR-V. Tapi tak ada buruk, hanya dari segi harga dia mahal lah daripada kereta-kereta China, di mana kereta-kereta China memberi teknologi yang lebih mewah, lebih tinggi dan lebih jelas dari segi kamera dan skrin. Okey, Jetua Dashing, kereta yang agak cantik, tapi ini sebenarnya ialah model yang terdahulu Jetua Dashing. Jetua Dashing di China sudah faceliftkan, yang lebih baru, lebih cantik. So yang ini dari segi finishing nampak cantik, tapi dia ialah kereta 1.5 lah. Dari segi power dia kurang sikit berbanding kereta seperti Tiggo 7 Pro, tapi dia murah sikit daripada Tiggo 7 Pro. So Jetua Dashing dia dari segi finishing, dari segi lebar kereta 1900mm, dia lebih lebar daripada seperti Corolla Cross, HR-V. So kalau korang ada family yang badan-badan semua saiz sihat kau boleh beli Jetua Dashing, ataupun kau boleh beli Haval H6. Tapi Haval H6 kalau kawan orang rumah pening kereta, baik beli Dashing lah. Dashing punya stability lebih baik sikit berbanding Haval H6. Okey, Tiggo 7 Pro. Tiggo 7 Pro sekarang ada diskaun banyak. 5 angka diskaun 5 angka. Yang petrol bukan yang PHEV. So kalau korang nak jalan jauh, nak jimat minyak, PHEV lah. Kalau tak mau, nak murah, kau belilah Tiggo 7 Pro. Tiggo 7 Pro sebenarnya menggunakan chassis dan banyak barang sama dengan Jeku J7. Hanya muka dan dia punya skrin berbeza sedikit. Tapi kenapa Jeku J7 lebih mahal? Sebab dia punya finishing semua nampak macam Land Rover lah, design dari segi design. So yang ini ialah cita rasa ataupun reka bentuk ala China. Yang Jeku J7 ialah cita
cita rasa ataupun reka bentuk ala Land Rover. Okay, so 37 tidak kalah orang, kecuali dari segi saiz. Kalau korang tengok, dia kalah pada Haval A6 sikit sebab Haval A6 lebih besar, lebih lebar berbanding 37 Pro. 37 Pro lawan dengan Proton X70. X70 kalah sebab dia punya walaupun sudah facelift tapi dia punya belakang masih menggunakan punggung yang lama lah, brake light yang lama, so dia kalah di sana. So di mana Proton kalah, Proton X70 kantoi di sana. Okey, Proton X50 dikatakan baru, banyak barang yang baru, so orang ingatkan kereta ni jelah baru, so kita pun anggap dia sebagai kereta baru. Dari segi value proposition, dari segi barang yang dia bagi, dari segi harga, dia memang right on point lah. Dia betul lah, di bawah 100,000 anda nak beli sebuah SUV yang datang dengan teknologi tinggi, handling baik, kereta berkuasa, ini dia Proton X70. Sama juga dengan Proton E-Mas 7, di mana dari segi proposition, dari segi value proposition, dia memang benar, dia memang betul pada harga sebegitu. Sebab itu sekarang pesaing-pesaing dia seperti BYD, Leapmotor semua turunkan harga untuk match, untuk lawan harga dia. Sebab tu pada sekarang dia ialah SUV EV yang paling sales paling bagus lah, nombor satu lah. Tapi sekarang dia sendiri pun sudah menurunkan harga sebab kita boleh nampak bahawa sales sudah makin hari makin kering. So itulah pekarangan otomotif nasional sekarang pada bulan 11, di mana banyak-banyak offer sebab daripada bulan 9 sudah boleh nampak bahawa sales kereta sudah menurun hampir 20 lebih peratus. Itu ialah 1/5 tau, 1/5. So walaupun keadaan otomotif nampak cantik, nampak macam sihat, tapi sebenarnya tidak, sudah mula tercungap-cungap. So adakah kerajaan akan memberi banyak insentif kepada pengeluar-pengeluar otomotif untuk menurunkan harga kereta supaya rakyat boleh meneruskan pembelian kereta pada tahun 2026? Itu kita tunggulah. So kawan-kawan, kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, dan terutamanya pada kawan-kawan yang cakap pasal EV lah. Sekarang apa SA buat pada bulan 11 dan 12 ialah menakut-nakutkan potential customer, di mana mereka berkata tahun depan tak ada tax holiday lagi, dia akan naik 20,000 sekurang-kurang. Kau relax. Uncle bagi tahu, hanya uncle yang akan bagi tahu barang macam ni sebab target ataupun target kerajaan Malaysia ialah pada tahun 2030 mesti mencapai 50, hampir 50, 45 ataupun 50% kereta on the road ataupun kereta jualan ialah kereta EV, sebab dia nak alam sekitar yang lebih bersih dan lebih sihat. So angka tengok mesti tahun depan dia adalah insentif yang baru untuk kereta-kereta EV. So kalau korang yang nak beli kereta EV, relax, jangan dikejut-kejutkan oleh SA yang nak sale saja sekarang. So dia katalah harga akan naik 20,000, 30,000. Semalam kita pergi showroom, dia takutkan kawan saya kata jangan takutlah, sebab kalau kerajaan nak mencapai 50% kereta jualan EV menjelang 2030, lagi 4 tahun ataupun 5 tahun, mesti dia akan bagi insentif lah. Kalau tidak, harga kereta ni naik, siapa nak beli? Baik kau beli kereta petrol lah. Betul tak? Apalah kelebihan kereta EV? Kena cas, kena beratur. Okay, so kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, dan bye-bye.